Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام على روح والدينا المشايخنا المعلمين والأستاذنا ولجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri. Dia sangat susah dengan kesusahan yang kamu tanggung, dan dia sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula bersifat belas kasihan serta sayang kepada orang-orang yang beriman. Sekiranya mereka berpaling daripada ajaran yang kamu bawa, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagi Allah sebagai penolong bagiku. Padanya aku berserah diri, bertawakal, dan dialah Tuhan yang punya arasy yang agung. Surah Taubah ayat 128-129. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan, kelapangan masa, dan yang paling penting taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terpilih di kalangan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah yang mulia ini. Dan insya-Allah jika kita di dunia menjadi tetamu Allah, hadir ke rumah Allah sebagai tetamu Allah, insya-Allah kita juga di akhirat dan nanti akan menjadi tetamu Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni saya nak terus pasal tengok Isyak 8:11 dalam hadis Jibril alaihissalam yang kita baca hari itu. Kita masih dalam bab hadis Jibril ini, berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Adanya malaikat ini satu bentuk perkara yang wajib kita imani. Undang-undang dan ilmu jasmani boleh dicari dan dikaji oleh manusia, tetapi undang-undang dan peraturan rohani, iaitu hukum-hukum syarak,
tidak akan dapat diketahui melainkan dengan jalan diterima dari Allah Ta'ala dan perantaraan malaikat, yakni malaikat yang menyampaikan wahyu, yakni malaikat Jibril. Karena menurut keadaan semula jadinya manusia tidak dapat menerima hukum secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali rasul-rasul pilihan, itu pun pada keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi sebab tu perlu kepada malaikat, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya adalah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita wajib beriman. Tadi kita baca dalam tahlil kita, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Dan salah satu daripada perkara ghaib yang wajib kita imani ini adalah adanya malaikat sebagai utusan Allah yang mempunyai tugas-tugasnya yang tertentu, sebagai makhluk yang kita tak nampak, tetapi mereka adalah makhluk yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah mereka ingkar kepada Allah. Mereka tidak bernafsu, tidak berjantina. Tapi mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan tugasnya yang tertentu. Jadi ini adalah salah satu daripada cabang-cabang iman berkaitan dengan perkara ghaib. Yang seterusnya adanya kitab-kitab Allah, hukum-hukum dan peraturan yang disampaikan oleh malaikat. Wahyu itu ditulis sebagai sebuah kitab untuk dibaca dan dipelajari serta diamalkan oleh umat manusia. Jadi tuan-tuan, kita beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu 4 kitab, iaitu kitab apa? Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, di mana yang disebut. Jadi kita beriman Allah ada menurunkan keempat-empat kitab ini, dan sekarang ini kita beramal dengan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang Allah kata tidak ada lagi keraguan padanya. Maknanya mai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada boleh kita ragu-ragu lagi dengan walaupun satu huruf daripada Al-Quran. Tujuan dia untuk apa? Hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, termasuk orang yang bertakwa tadilah beriman dengan perkara ghaib apa semua tu. Jadi dalam hidup kita wajib kita berpandu kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran kata itulah. Jika kita menentang Al-Quran, dalam Al-Quran Allah sifatkan satu golongan yang menentang Al-Quran. Mungkin kita selalu jumpa kalimah al-mujrimun, ataupun dalam kata nasab dia al-mujrimin. Kita selalu jumpa sesungguhnya orang-orang yang mujrimun ataupun mujrimin ini kami akan siksa mereka. Sebab apa? Mereka adalah golongan yang bila diberikan peringatan dengan Al-Quran mereka berpaling daripadanya. Itu golongan yang Allah sendiri sifatkan sebagai mujrimin. Jadi kita elakkan diri kita lah daripada menjadi golongan tersebut. Yang seterusnya adanya Rasul-Rasul Allah. Malaikat Jibril mai berjumpa dengan Nabi, tanya Nabi apa dia iman, Islam dan ihsan ini. Antara jawapan Nabi telah tentang beriman dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sememangnya maklum bahawa undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak dapat difahami sebagaimana yang semestinya oleh kebanyakan manusia. Maka Allah Ta'ala yang maha bijaksana telah memilih orang yang diketahuinya layak menjadi penyampai dan pensyarah yang menerangkan undang-undang itu satu persatu. Dan pensyarah itu ialah Rasul-Rasulnya. Rasul diutuskan untuk menjadi pentafsir kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu zaman Nabi SAW tak ada kitab tafsir, tuan-tuan. Tak ada kitab tafsir. Nak tengok apa dia tafsir maksud-maksud Al-Quran, tengok kat Nabi itu sendiri. Tengok kat Nabi itu sendiri. Cuma kita ni bila main kat kita,
kita tak jumpa Nabi, malah kita tak hafal hadis Nabi, kita tak belajar tentang hadis Nabi. Maka sebab itulah ulama-ulama jadikan satu disiplin ilmu, iaitu ilmu tafsir Al-Quran, supaya kita memahami. Sebab tu dalam bab tafsir ini, hukumnya bila kita nak mentafsir Al-Quran wajib berpandu kepada wahyu. Wajib berpandu kepada wahyu. Boleh tak kita tafsir dengan akal? Tak boleh. Walaupun betul, dia haram. Walaupun betul, dia haram. Sebab tu tak ada istilah mentafsir semula Al-Quran, tak ada. Tak boleh. Pernah dengar dulu kan, nak ditafsirkan semula Al-Quran. Nak tafsirnya apa? Wahyu dah terhenti lah. Wahyu terhenti dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi sampai, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi tunjuk, itulah tafsir yang sebenar daripada Al-Quran. Sebab apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar dah menangis dah. Sebab apa? Bila Islam sempurna, maknanya tak perlu lagi Nabi hidup. Sebab kalau dia hidup, dia akan jadi penyampai wahyu lagi. Dia akan menerima wahyu lagi. Allah dah kata Islam dah sempurna. Sayyidina Abu Bakar dengar ayat ini, dia menangis. Sebab apa? Orang yang nak mentafsirkan Al-Quran, orang yang nak menyampaikan hukum Allah ni, Allah dah sempurnakan dah kerja dia. Jadi bila sempurna, dia pun Allah akan wafatkan. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang kata kita kena tafsir semula ayat ni, tak betul, tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab tu kita berpandu kepada wahyu untuk mentafsir Al-Quran. Tadi tu Imam baca ayat dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan? Baca apa? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Ini contoh Al-Quran, mentafsir Al-Quran. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sembahyang. Tak tercengang kalau berhenti setakat tu. Nak kata lagu mana ni, orang yang sembahyang ni Allah sifatkan wail, celaka. Bahasa mudah dah. Jadi Allah sendiri terjemah. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim sahun, iaitu orang yang dalam solat mereka lalai. Ulama tafsir apa dia lalai ni? Orang yang tidak memelihara waktu solat. Dia duk ralik sampai terkeluar, kadang semayang, kadang tak semayang. Orang macam ni lalai. Kita jangan tertipu, tuan-tuan. Sebab tadi kebetulan saya baru habis seminar fiqh pemantapan ibadah solat. Saya buat di masjid saya untuk golongan dewasa. Alhamdulillah ada lebih kurang 160 orang peserta. Bila kita buat ni 2-3 minggu lepas, buat untuk kanak-kanak, untuk remaja 17 ke bawah, hari ni 18 ke atas. Sebab apa perlu, tuan-tuan? Solat ni kita ni duk nampak macam solat lani yang duk ada lani. Solat ni benda biasa. Orang tinggal semayang tak rasa apa. Dan tahu daripada kajian yang dibuat, generasi yang ada hari ini, terutamanya anak-anak di sekolah, lebih daripada 80% tak pelihara solat. Lebih daripada 80% tak pelihara solat. 100 orang kalau kita panggil, tanya siapa yang kemarin, hari ini tak lagi lah kata, siapa yang kemarin betul-betul semayang cukup 5 waktu, tuan-tuan, tak sampai 20 orang. Tak sampai 20 orang yang semayang cukup 5 waktu. Ni ada hari ni, generasi ada hari ni. Saya terkejut, tuan-tuan. Saya buat program ni dah 3 minggu. Kami buat sebulan untuk buat kajian. Ni cerita dari Korea, saya cerita macam buruk saya lah juga. Tapi nak tahu, nak habaq, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun boleh buat. Kita daftarkan semua anak remaja yang main semayang di masjid. Tak apalah hak tu semayang jemaah, mungkin dia semayang di rumah, kan? Semayang Jumaat. Kita daftarkan asing. Umur 17 ke bawah kita daftarkan asing. Tuan-tuan tahu, minggu pertama yang daftar semayang 17 ke bawah hanya 17 orang. Hanya 17 orang. 17 orang tu kerja yang dalam Korea ni. Terkejut bila kita tengok. Minggu kedua naik sikit, 23 orang. Minggu ni 20 orang lebih juga. Maknanya hari ni, tuan-tuan tahu, tuan-tuan biasa buat macam tu. Try buat satu buku daftar asing,
anak umur 17 tahun ke bawah, tengok berapa orang daftar main sembahyang Jumaat. Dia pun nak bagi alasan PKP. PKP tak menghalang orang main sembahyang. Asal hang main awal, asal hang main dengan SOP, tak ada siapa nak halang. Tak ada siapa nak halang. Tapi masalahnya tak main sembahyang. Tak main sembahyang. Sembahyang Jumaat 5 waktu confirm dah. Itu confirm dah. Nak abang kata ada di rumah baca buku, start muhur. Tak baca buku pun. Tengok TV, main handphone tu tu tak sembahyang 5 waktu confirm dah. Ni boleh kira ada ni bawah 17. Dah seorang, alhamdulillah, adik tak bagus ya. Tak ada kan. Ni generasi yang kita nak tinggal ni, generasi yang lebih 80% tak sembahyang. Dia 5 tolak 1 bukan 4, 5 tolak 1 kosong. Nabi kata inna bainar rajulu baina syirk wal kufri at-tarkus salah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang membezakan seorang lelaki yang beriman dengan orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang kafir adalah meninggalkan sembahyang. Berat kan? Tinggal sembahyang ni berat. Dalam Al-Kabair Imam Nawawi sebut apa? Dosa yang paling besar yang manusia buat, yang pertama sekali syirik. Yang kedua, tinggal sembahyang. Dosa yang paling besar yang kedua, tinggal sembahyang. Sampai ulama-ulama kata apa? Jangan bermuamalah dengan orang yang meninggalkan solat. Maksud tinggal sembahyang ni bukan tinggal 5 waktu. Cukup dia tinggal 1 waktu, ataupun dia tinggal 1 rakaat dengan sengaja, dia adalah orang yang meninggalkan sembahyang. Dan ni kita tinggal generasi ni. So, tinggal generasi. Sepatutlah Tok Guru tu dia buat bulan penghayatan solat. Bakbon tuan nak tingkatkan balik. Ni ada Rasul ajak kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita ambil pengajaran. Saya nak berhenti setakat tu yang berkaitan dengan ni, sebab kita nak masuk pada kitab Fardu Ain ni. Bulan depan harus dah buat nak kena PKP balik. Hari ni lah no. Esok satu lagi ni kata kena PKP balik. Bertabahlah nak buat lagu mana. Saya pun tadi habis-habis program balik penat terlena. Bangun selepas asar tu tengok-tengok terkejut kena PKP balik pada 4 minggu. Baik, dalam bab rukun solat, ni cerita bab semayang lagi. Saya buat program tuan-tuan dengan remaja, kita buat satu camp solat lebih kurang 200 lebih anak-anak. Dengan dewasa hari ini lebih kurang 160 orang. Mai untuk kita buat untuk memantapkan ibadah solat. Ni baru suara hari ni dia jadi lain sikit. Hari ni dah ceramah dekat 3 jam. Betul bab semayang ni. Baik. Yang ketiga tu, takbiratul ihram. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram, yakni mengucap Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Atas orang yang boleh menyebut, wajib ia menyebut demikian dalam bahasa Arab dengan tidak boleh ditukar, seperti Ar-Rahman Akbar atau Allahu A'zam atau Akbarullah dan sebagainya. Lafaz Allahu Akbar itu adalah rukun. Hamzah daripada perkataan Allah, sehingga ra pada perkataan bar, akbar, itu semua huruf yang tak boleh ditukar sama sekali. Allahu Akbar itu adalah rukun di dalam solat. Bila sebut rukun ni rukun apa? Rukun qauli, rukun perkataan. Bila sebut rukun perkataan, syarat dia sama je semua. Yang pertama sekali, mestilah mengeluarkan suara daripada, untuk menyebut huruf-huruf daripada makhraj huruf-huruf yang disebut tu. Sempurnakan makhraj, satu. Yang kedua, tidak menukarkan huruf dengan huruf yang lain. Bila kita nak sebut Allahu Akbar, kena ambil daripada makhraj dia yang betul. Hamzah, lam, lam, ha, alif, lam, lam, ha. Allah,
lam tu bila lafzul jalalah dia tebal, kena sebut Allah, tak boleh sebut Allah. Dia kena sebut betul. Akbar, hamzah kaf ba ra, akbar, kena sebut dengan makhrajnya yang betul, tidak boleh menukarkannya dengan huruf yang lain. Dan tak boleh tambah atau kurangkan huruf. Dan yang keduanya, syarat dia ayyusma'a sautuhu binafsih, hendaklah memperdengarkan suara kepada dirinya sendiri dalam keadaan tenang. Maknanya kalau dalam keadaan tak bising tak apa, kita boleh dengar suara kita. Itu rukun qauli. Itu rukun qauli. Sekiranya ada orang yang tiada boleh menyebut dalam bahasa Arab seperti itu, setelah ia belajar dengan bersungguh-sungguh, bolehlah diterjemahkan dalam apa bahasa sekalipun, bukan bahasanya sendiri. Tidak boleh diganti dengan zikir-zikir yang lain. Dia ada kat orang tak boleh sebut ni kan, tak betul kan, tak boleh sebut Allahu Akbar ni. Disyaratkan membaca takbiratul ihram dan segala bacaan yang lain di dalam sembahyang. Segala bacaan yang lain di dalam sembahyang hendaklah didengar oleh telinganya sendiri, segala bacaan itu dalam suasana yang tidak bising. Maka jika disebutnya dengan perlahan, pakai kumat kamit bibir macam orang berbisik sahaja, nescaya tidak memadai. Kadang-kadang orang main sembahyang kan tu pun dia tak sebut pun, dia angkat tangan. Itu maksud dia apa tuan? Dia tak bagi rukun qauli. Angkat tangan tu sunatnya, mengangkat tangan tu sunat. Yang dikatakan rukunnya adalah lafaz Allahu Akbar. Tak boleh dipanjangkan Allah, tak boleh. Tak boleh panjang. Allah yang boleh panjang perkataan daripada Allah tu boleh panjang. Akbar, bar tak boleh. Bar kalau kita panjangkan bar tu, dia akan jadi kita tambah alif di tengah dia. Akbar, tak boleh. Allahu Akbar, dia kena taratur. Wajib disertakan niat dalam takbiratul ihram, iaitu ingat dalam hati mengerjakan sembahyang fardu zuhur atau sebagainya ketika menyebut Allahu Akbar. Bila sudah ada ingat macam ini, cukuplah menyertakan niat dalam takbiratul ihram. Ini kita dah sebutlah soal niat hari itu, qasad, ta'arud dan ta'yin ni. Coba selesai bab takbiratul ihram. Cuma nak tekankan di sini tuan-tuan, wajib menyebut lafaznya dengan betul. Wajib menyebut lafaznya dengan betul. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang ni masalah tuan. Yang ni masalah. Saya buat seminar tadi, saya kata kat anak Qoreh saya duduk dalam Qoreh ni 15 tahun dah. Saya bukan kata saya pandai, tapi tuan-tuan panggil kat saya ustaz kan. Supaya tuan-tuan buat Datuk Imam ada ustaz sebagainya. Saya kata sejak 15 tahun saya duduk di sini, tak ada seorang pun dari kalangan anak Korea mai jumpa ustaz, tolong dengar sat bacaan Fatihah saya betul ke tak. Tuan-tuan bisa buat tak macam tu? Tuan-tuan yakin tak surah Fatihah tentang baca tu betul? Kalau tak betul, lagu mana? Saya pergi Mekah, ada halaqah Quran, ada halaqah Quran. Saya akan cari kesempatan, tiap-tiap kali pergi ada halaqah Quran, boleh kata hampir setiap hari. Tapi jumpa Syekh, tolong dengar bacaan Fatihah. Tu guru Quran ni tuan-tuan, kalau kita pergi minta suruh dia tolong dengar bacaan kita, dia cukup suka. Sebab apa? Sebab dia tak payah cari, tanggungjawab dia ajar. Tu tanggungjawab dia mengajar orang. Tiba-tiba ada orang mai tolong selesaikan tanggungjawab dia, dia cukup suka. Kita pun baca. Hak mana tak betul dia tegur. Saya paling masalah sekali bagi diri saya nak sebut huruf dal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam kita tadi yang dia baca sedap kan. Itu imam. Kau tak pergi talaqi dengan dia. Sebab apa? Nanti dia sebut. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat masa berdiri. Baca dia, syarat dia ketika berdiri. Salah satu syarat sah membaca Fatihah ketika berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, dia kena baca ketika berdiri. Kecuali makmum masbuk yang tak sempat membaca Fatihah pada rakaat yang dia masuk kerana Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu nanti kita bicara dalam bab salat berjamaah.
masbuk muafiq ni, ni pun satu cabang solat yang panjang juga. Kemudian disebut Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada Fatihah. Tidak sempurna Fatihah dengan tiada Bismillahirrahmanirrahim di sisi mazhab Syafi'i. Di sisi mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim tidak dibezakan dengan Alhamdulillah. Maknanya kalau Alhamdulillah baca secara jahar, Bismillah kena baca secara jahar. Ini mazhab Syafi'i. Orang kata apa ni cerita ustaz mazhab ni. Ada orang lain dia tak mau mazhab. Dia tak mau mazhab, dia kira nak ikut Qurannya. Dia kata ikut Quran, ikut hadis, tak payah duk mazhab. Kita mengaji tarah mana ustaz? Mengaji tarah mana tak mau mazhab. Lah kali ikut mazhab juga. Main tang hat tak tahu. Dia kata kita pergi Mekah ni ustaz, depa tak baca pun bismillah. Saya tak kata tak betul. Itu mazhab lain. Kita mengaji tak bagus. Kita mengaji tak pendapat tu. Sebab tu kita kata kita orang awam ni, mazhab kita adalah guru yang kita belajar. Tuan-tuan belajar dengan siapa? Belajar dengan Tok Imam di sini, cara sembahyang. Itulah tu mazhab tu orang lain. Sebab apa? Kita kini mesti beramal dengan ilmu. Syarat sah solat ini mengetahui rukun-rukun dan sunat-sunat solat tu syarat sah. Jadi kita ketahui daripada mana? Daripada ustaz kita belajar. Tuan-tuan kata mazhab Syafi'i pernah pegang kitab Al-Um, pernah pegang kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i? Tak pernah pegang pun. Saya dah senang kitab Al-Um di rumah Imam Syafi'i. Saya pun pegang bila orang tanya hak benda hak kita tak erti jawab. Cari balik, bukan senang nak baca bahasa Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Dia seorang ahli bahasa, ahli syair. Bahasa dia payah nak faham. Walaupun orang yang faham bahasa Arab susah nak faham dia rasa. Sebab tu kita tengok pada syarah-syarah anak-anak murid dia, lebih mudah. Tapi nak cerita kata bismillah, dan ni kita pegang ni. Tuan-tuan mengaji dengan siapa? Jangan sekadar dengan cakap. Kita pergi Mekah tengok Tok Imam tak baca bismillah, kita pun balik sini tak mau baca bismillah. Bisa ada jadi, bisa sembahyang orang macam tu kan, dia baru balik Mekah tak mau baca bismillah. Bila tanya mazhab apa pun tak tahu. Jangan kata belajar, tanya hak tak baca bismillah ni mazhab apa? Wallahu alam ustaz, saya nak pergi Mekah, dia kata tengok Tok Imam sedap dia baca bismillah tak bunyi pun. Dia pun bukan tak baca, tapi dia pun nak mengasingkan bahawa bismillah tu bukan ayat. Jadi dia baca secara sir. Fatihah Alhamdulillah dibaca secara jahar, kerana bagi dia Alhamdulillah tu ayat, bismillah bukan ayat. Dia tetap baca bismillah, sebab dia meraihkan hukum sunat. Dan mana-mana surah dalam Quran ini bila kita mula, kita sunat baca bismillah, kecuali surah At-Taubah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bismillah tu adalah satu ayat. Tuan-tuan, saya nak sebut tentang bismillah, saya nak bagi tuan-tuan ada semangat untuk pergi belajar. Bukan saya kata tuan-tuan tak tidak, tapi kita try. Tuan-tuan, dia kata syarat dia, sebut tengok di bawah. Dia kata apa? Saya kita tengok, tetes bismillah. Wajib dipelihara dan dijaga segala huruf Fatihah itu dan segala tasdidnya, semuanya hendaklah dibaca dengan betul. Wajib dipelihara segala huruf. Kalau bismillah, ba sin mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim nun, mesti dipelihara. Tak boleh kita buang walaupun satu huruf, tak boleh kita kurang walaupun satu huruf, tak boleh kita silap walaupun satu huruf. Begitu juga dengan tasydid, syaddahnya. Satu huruf pun tak boleh tinggal, tak boleh salah, dan tak boleh ditinggalkan dan ditukarkan dengan huruf-huruf yang lain. Satu huruf pun tak boleh. Tuan-tuan, kita yakin tak bila kita baca kita tak tukar huruf? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara orang lahjah orang Melayu lah. Cara lahjah orang Melayu. Tapi betul lah makhraj huruf dia.
Tapi mungkin ada orang macam Bismillahirrahmanirrahim, tukar huruf ha dia dah tukar lah jadi ha. Tukar nak huruf, tukar. Huruf Arab ni istimewa dia ada makhraj. Huruf lain pun ada makhraj, tapi tak pernah dijadikan ilmu. Tapi huruf Arab ada makhraj, tempat keluar dia, dan dijadikan ilmu supaya kita boleh belajar. Ha makhraj dia ini, ba makhraj dia ini. Jadi kita boleh belajar macam mana nak sebut huruf ba. Ab. Nak tahu makhraj huruf, letak baris ataupun hamzah di depan, kemudian huruf yang kita nak cari makhraj dia tu matikan hamzah, letak huruf fathah, baris fathah. Ab. Nak tengok huruf mim, am. Itu kita boleh jumpa makhraj huruf mim. Nak tengok huruf kha, kita boleh jumpa makhraj huruf kha. Jadi bila nak sebut huruf ha, dengan mesti beza. Bismillahirrahmanirrahim. Macam sedap, macam sedap, bunyi genang. Macam sedap tapi tak betul. Dia telah menukar huruf. Itu satu. Adakah dia betul dia tak buang walaupun satu huruf? Bismillahirrahmanirrahim, buang huruf. Bismillahirrahmanirrahim, macam sedap kan? Macam sedap. Tapi buang satu huruf, ba. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tu lagi satu syaddah, tasydid. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak bagi syaddah, maknanya dia buang satu huruf bila tak bagi syaddah. Sebab apa? Asal hukum dia bila dua huruf ini dia seolah-olah ada, bila syaddah ini dia seolah-olah dua huruf, satu mati, satu berbaris. Tapi tak, disebabkan Al-Quran ni kita tak boleh tambah huruf, dia letak tanda baris. Dhabit dia. Jadi dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Nirra. Tu baru hutang bismillah tuan-tuan, nak lepas tu. Tengok pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak mungkin orang tukar huruf dan tu. Alhamdu ruha, alhamdu huruf dal yang saya kata payah nak sebut tadi tu. Pergi mengaji dengan tu Arab lahjah Quraisy, masya-Allah. Susah kita nak sebut huruf dal ni. Orang mengaji Quran dia tahu. Kemudian Rabbil Alamin, Rabbi mesti letak syaddah. Alamin dengan huruf ain. Kadang-kadang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak bunyi ain. Dia dah tukar huruf ain kepada hamzah ataupun kepada alif. Maknanya tuan-tuan tadi dah sebut, tak boleh tukar walaupun satu huruf, tak boleh kurang walaupun satu huruf, tak boleh tak sebut walaupun satu huruf, tak boleh salah walaupun satu huruf. Tuan-tuan ambil peluang. Ada ustaz, ustazah, perempuan pergi kat ustazah, ya, tadi perempuan tak ada, ada muslimah ada, pergi jumpa yang mana-mana yang kita kenal, yang mereka ni akrab, baik bacaannya. Tuan-tuan ramai, saya duduk sembahyang di belakang, saya tahu ramai orang yang akrab, yang baik bacaannya. Tolong dengar Ustaz, saya baca surah Fatihah macam mana, betul ke tak betul dia tegur, tapi dia tegur jangan marah. Tuan-tuan, usaha kita memperbaiki ni yang Allah suka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang melakukan kebaikan, penambahbaikan. Allah suka. Sebab tu dia sebut tadi, syarat belajar bersungguh-sungguh. Tak boleh juga tak apa. Tak boleh juga tak apa. Tapi yang penting belajar. Talaqi dengan belajar Al-Quran ni yang paling baik adalah talaqi. Maknanya baca depan guru. Guru salah, guru tegur. Macam Nabi baca dengan malaikat Jibril.
salah guru tegur. Bila guru tegur jangan marah lah, hang buat pandai lah, hang pun tak betul. Tu kacau. Tu payah kalau jenis macam tu kan. Pi duduk baca sekali. Kalau boleh berkali-kali sampai kita mahir. Jangan diselang antara ayat-ayat atau kalimah-kalimahnya dengan bacaan yang lain, seperti mengucap alhamdulillah ketika lepas bersin, kecuali bacaan yang bersangkut paut dengan masalah sembahyang, seperti menyebut amin kerana bacaan imam menyebut amin. Hendaklah dibaca dengan berturut-turut, jangan diselang dengan diam yang lama, melainkan kerana bernafas. Jika seorang lemah daripada membaca Fatihah, hendaklah ia menggantikannya. Dia kata lemah ni maknanya selepas dia belajar. Tapi setakat ni budak 5 tahun 6 tahun boleh baca Fatihah, tuan-tuan. Maknanya boleh baca. Tapi kalau ada yang lemah tak boleh baca, hendaklah ia menggantikan dengan ayat-ayat yang lain atau zikir-zikir atau doa-doa yang lain. Syaratnya jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Jenuh lagi tahu, baik baca Fatihah. Baik ngaji Fatihah sampai boleh. Nak cari zikir-zikir lain yang huruf dia sama banyak dengan huruf Fatihah, kita pun tak ada kira huruf Fatihah berapa huruf. Jika tak boleh juga, wajiblah ia berdiri sahaja pada tiap-tiap rakaat sekadar masa baca Fatihah. Ni hak kira hak betul-betul tak boleh lah. Hak betul-betul tak boleh. Ni nak kena berhenti dah. Dan ni PKP nak buat ke mana nak. Saya pun galat nak berhenti ni sebenarnya, baru satu rukun ni. Tapi nak buat ke mana, kena berhenti. Saya minta maaf lah tuan-tuan. Tapi nak abang kata tuan-tuan salah belajar, terutama bab semayang. Sebab kita takut sangat dengan generasi yang meninggalkan solat. Bila tinggal sembahyang, hilang kekuatan ummah, tuan-tuan. Kekuatan ummah ni antaranya duduk pada solat. Kita tahu kan kisah tentera Sultan Muhammad Al-Fatih kan, bagaimana sehingga dia boleh menawan kota Konstantinopel. Nabi pernah menyebut yang akan menawan kota Konstantinopel ini adalah tentera yang terbaik, tentera yang terhebat, dan dipimpin oleh pemimpin yang terhebat. Kisah dia yang dikatakan terhebat tu kat mana? Kat semayang. Kat semayang. Pasal apa? Bila dah lepas daripada menawan kota Konstantinopel, nak cari seorang untuk jadi imam semayang Jumaat. Nak cari seorang daripada lebih 30,000 tentera, nak cari seorang yang nak jadi imam. Siapa dia? Tu kita kisah dia, kita carilah kisah tu. Hak tinggal semayang sila duduk, semua tak duduk. Hak tinggal solat rawatib sila duduk, tak pernah, tak ada, semua bakat berdiri lagi. Sampailah kali siapa yang pernah tinggal solat tahajud sejak daripada balik, siapa yang tak pernah tinggal berdiri, hak dia pernah tinggal duduk. Hak lain tentera semua duduk sebab biasa tinggal sembahyang tahajud. Yang tak biasa tinggal sembahyang tahajud ni siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Lalu tu yang dikatakan tentera terhebat. Sembahyang fardu tak pernah tinggal, sembahyang rawatib tak pernah tinggal, sembahyang rawatib pun tak pernah tinggal. Tentera dia tu kata tentera yang terhebat. Kekuatan dia kat mana? Sembahyang. Kekuatan dia sembahyang. Hari ni tuan-tuan, lebih daripada 80% tak sembahyang. Saya kata tak sembahyang. Kalau setakat sembahyang 3 waktu ke 2 waktu tu cerita dia tak sembahyang. Tu cerita dia tak sembahyang. Allah sendiri sifatkan apa? Fawailun, maka celakalah, na'udzubillah min zalik, bila Allah sebut tuan-tuan. Ulama tafsir kata apa? Hak kata celaka ni apa? Orang yang tak pelihara sembahyang, tak jaga sembahyang. Kadang sembahyang, kadang tak, kadang sembahyang, kadang tak. Ini cerita dia tak sembahyang. Kalau ada hak lagu tu, berapa ramai generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, hak lagu tu hari ni yang tak jaga sembahyang. Jadi kena ambil tekankan sikit berkaitan dengan solat ni. Kita semua nak kita jadi umat yang terhebat apa semua, ulunlah kita, tapi kita tinggal benda yang merupakan benda yang asas. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat pada pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada rukun yang kelima, iaitu rokok nanti. Rokok, rukun yang kelima. PKP ni kita kena berhenti awal, jadi tak payahlah nak
nak buat lagu mana. Kalau ada kesempatan kita akan jumpa lagi pada bulan depan. Saya tak pasti sampai berapa bulan dah. Kena PKPB ni 4 bulan sampai 4 bulan 12 ke apa. 6 hari bulan 12. Rasa-rasanya hilang dah. Kena hilang dah kuliah di sini. Sebab sini minggu pertama. Hari Sabtu minggu pertama. Jadi tuan-tuan bukan kata dengan saya, dengan siapa pun tuan-tuan belajarlah tentang sembahyang ni. Kita ada imam, kita ada macam tadi tu imam muda kita, belajar tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak memperbaiki, menyempurnakan solat. Saya buat satu modul khas. Kalau tuan-tuan nak kongsi bolehlah tadi. Macam mana modul seminar fiqh pemantapan ibadah solat. Saya create sendiri modul itu. Saya bentang, saya buat dengan anak-anak Korea saya. Alhamdulillah, walaupun habis duit banyak, tapi bagi saya ini benda yang sangat-sangat bermanfaat. Orang yang hadir tadi pun seronok, tak puas Ustaz. Saya tak sempat nak habiskan modul tu, walaupun dah ceramah lebih daripada 2 jam. Lepas tu dibengkelkan pula, ada fesi-fesi yang pakat bantu untuk bimbing dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Kemudian ada kaedah seminar lah, kita buat kaedah seminar. Orang tua ni nak boot camp tak seronok, kena sebut seminar, baru dia nak main kan. Jadi buatlah tuan-tuan. Allah alam, mohon maaf, mari sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك نفس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلى وأعلم.